Assalamualaikum dan salam Sarawak sayang, bersama saya Al-Fairiz Jemurin. Memulakan berita tengah hari ini dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bersama isteri Puan Sri Datuk Amar Hajah Jumaani Tun Tuanku Bujang meluangkan masa memeriahkan majlis kesyukuran Aidilfitri agensi-agensi Islam yang bertemakan suasana Hari Raya bersyukur atas kemenangan di Kompleks Islam Sarawak pada malam Selasa. Dalam majlis tersebut, beliau berterima kasih kepada Jabatan Mufti Negeri Sarawak kerana berjaya mengelolakan majlis ramah tamah tersebut dengan jayanya. Kita memang bersyukur kerana 2 tahun kita asyik ada majlis Aidilfitri ke Datuk disebabkan oleh pandemik, dan Alhamdulillah tahun itu kita telah beralih kepada fasa endemik dan ada kelonggaran dari sudut SOP, maka masyarakat Islam dapat merayakan Aidilfitri dengan lebih gembira dan sempurna, walaupun kita masih lagi mematuhi beberapa SOP yang harus kita sama-sama jaga. Premier Sarawak kemudian menyempurnakan simbolik perasmian majlis itu dengan acara memotong pulut kuning. Para tetamu jemputan turut dihiburkan dengan persembahan nyanyian dan lagu-lagu Hari Raya Aidilfitri. Turut hadir memeriahkan majlis itu ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan tetamu-tetamu kenamaan yang lain. Majlis tersebut juga melibatkan pelbagai agensi Islam yang terlibat iaitu Sarawak Islamic Information Centre IIC, Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob, Majlis Islam Sarawak, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sarawak, Tabung Baitul Mal Sarawak dan Jabatan Kehakiman Sarawak. Berita seterusnya, program Juh Bermukun 76 jam tanpa henti bakal mencatat sejarah dan dimasukkan ke dalam The Malaysia Book of Records. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, program anjuran Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan Jabatan Penyiaran RTM Sarawak ini merupakan usaha 2 agensi berkenaan bagi memartabatkan seni dan budaya masyarakat di Sarawak. Objektif di sebalik penganjuran ini adalah bersempena dengan 100 hari Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan serta ulang tahun sambutan Hari RTM ke-76 bagi tempatan The Malaysia Book of Record yang akan diadakan bermula yang saya maklumkan tadi daripada 27 sehingga 30 hari bulan Mei 2022 bertempat di Auditorium Piramdi RTM Kuching hari ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media Juh Bermukun 76 jam tanpa henti di Kuching pada Selasa. Datuk Seri Abdul Karim menambah penerbitan program ini juga untuk menarik minat golongan muda mewarisi budaya bermukun serta memberi penghargaan kepada pemuzik dan pemantun tempatan mempopularkan pantun tradisi Sarawak. Seramai 76 peserta Juh Bermukun yang melibatkan peserta dari Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Laporan berikutnya, destinasi kedua program Kementerian Pengajian Tinggi KPT Prihatin Komuniti Sejahtera Universiti Malaysia Sarawak, KRIS UNIMAS telah berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Sibuluh Bau. Program KRIS yang menitikberatkan pendidikan serta penjagaan kesihatan terutamanya kepada ibu-ibu di kampung itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Gineb. Hopefully kita mengharapkan ramai yang dapat mengambil manfaat ini supaya lebih peka dengan pendidikan. UNIMAS datang ketuk pintu di kampung, saya percaya orang kampung pun begitu juga ketuk balik UNIMAS dengan menghantar anak-anak kita untuk memohon masuk belajar di UNIMAS. Berucap di majlis tersebut, Datuk Henry berkata menerusi program ini, penduduk kampung berpeluang memahami kepentingan pendidikan secara dekat. Datuk Henry dalam program sama juga menyerahkan sebanyak 40 bakul makanan kepada penduduk kampung Sibuluh.
Turut hadir ialah penolong Naib Chancellor UNIMAS Kepimpinan dan Pembangunan UNIMAS, Profesor Datuk Muhammad Faizal Abdul Rahman, Pegawai Daerah Bau Anilia Siam serta tetamu jemputan lain. Untuk rekod, destinasi pertama IKRIS UNIMAS adalah di Kampung Hulu Serian pada bulan lepas. Beralih kepada laporan-laporan berita daripada Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan berjumlah 4 bilion ringgit di bawah projek rakyat untuk pembangunan program grid bekalan air Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julahi Narawi berkata ini bagi menangani isu-isu bekalan air di kawasan terjejas teruk atau stress areas dengan kebanyakan projek ini sedang dilaksanakan dan disasarkan siap menjelang akhir tahun 2023. Setakat April 2022, sebanyak 288 daripada 297 projek bernilai kira-kira ringgit Malaysia 3.4 bilion telah dianugerahkan. Sebanyak 197 projek telah siap, manakala 91 projek lagi di bawah pelbagai peringkat pelaksanaan. Baki 9 projek masih dalam peringkat penilaian tender dan reka bentuk. Saya percaya dengan siapnya kesemua projek ini, kuantiti dan kualiti bekalan serta tekanan air di kawasan yang terjejas teruk akan bertambah baik dan mencukupi. Beliau berkata demikian ketika sesi penggulungan bagi kementeriannya di Persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Julahi juga memberitahu sebanyak 254 projek bekalan air yang bernilai 4.51 bilion ringgit telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12. Katanya ia melibatkan peruntukan 1.89 bilion ringgit dibayai Kerajaan Sarawak merangkumi 8 projek baharu dan 190 projek sambungan, manakala 2.62 bilion ringgit telah diperuntukkan Kerajaan Persekutuan untuk membiayai 14 projek baharu dan 42 projek sambungan. Projek-projek ini merangkumi pembinaan loji rawatan air, tangki simpanan air, stesen pam penggalak dan pemasangan saluran pipe. Setelah siapnya projek-projek ini, saya yakin kita dapat meningkatkan keboleh harapan ataupun reliability dan memperluaskan liputan bekalan air. Beliau turut memaklumkan 7 strategi pembangunan bekalan air dalam tempoh RMK ke-12, antaranya seperti yang tertera. Dalam perkembangan sama, Datuk Julahi memberitahu Pelan Induk Bekalan Air Sarawak dan Grid Air 2021 telah menggariskan pembangunan bekalan air di Sarawak untuk jangka masa sehingga tahun 2025, 2040 dan 2070. Untuk merealisasikan Pelan Induk yang selaras dengan sasaran Post-COVID Development Strategy 2030, Kementerian memerlukan peruntukan segera sebanyak ringgit Malaysia 165 juta untuk menjalankan kerja-kerja Front End Engineering FEE yang melibatkan kerja siasatan tapak, survey dan reka bentuk awalan. Jabab kini dalam penyediaan dokumentasi untuk melantik perunding FEE. Sehingga kini liputan bekalan air keseluruhan telah mencapai 83.6% di Sarawak dengan 99% di kawasan bandar dan 66.9% di kawasan luar bandar. Laporan berikutnya. Mahkamah Bumi Putra perlu dinaik taraf untuk meningkatkan status mahkamah setaraf dengan mahkamah yang lain berhubung dengan Undang-Undang Bumi Putra dan Adat Penduduk Pribumi di Sarawak. Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai berkata ini secara langsung dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi masyarakat Bumi Putra, terutama isu pengurusan tanah adat. Kita mau uplift itu menaik tarafkan Mahkamah Bumi Putra lebih kurang sama dengan civil code, dengan mahkamah syariah dan sebagainya lah.
we try to bring it up lah. So this one is another progress, Dato'. And now we are in the process of doing it, and hopefully, as I mentioned just now, this one will be tabled in our next Dun sitting towards the end of the year, bulan November atau December nanti. And the same thing also with Majlis Adat Istiadat, we're going to do that, to mengubah ordinance yang sedia ada, Dato', which is under Dato' Oroni Duet. So we're going to mengubah untuk melengkapkan, lebih lengkap lagi apa yang ada dalam ordinance kita sekarang. So that is what the main thing we are doing at the moment. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sesi penggulungan dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Selasa. Jelas beliau dengan naik taraf Mahkamah Bumi Putra Sarawak ini akan membolehkan ia menjadi sebuah institusi kehakiman yang bebas dan berotonomi. Terdahulu semasa ucapan penggulungannya, Datuk John Siki berkata sebanyak 66 pejabat pendaftar Mahkamah Bumi Putra Sarawak telah diwartakan di seluruh Sarawak dengan kerjasama daripada semua pejabat residen dan pejabat daerah, ketua masyarakat dan penghulu serta aplikasi sistem e-Mahkamah Bumi Putra. Katanya setakat 12 Mei 2022, jumlah kes berdaftar ialah 15,954 kes yang mana 10,025 kes telah diselesaikan. As after 12 May 2022, the total number of registered cases are 15,954 cases, out of which 10,025 cases have been resolved, comprising NCR land disputes between natives, breaches of native laws and customs, and application by non-native to be identified with a native community. This achievement is equivalent to 62.8%. Menjelas mengenai transformasi Mahkamah Bumi Putra Sarawak, katanya ia bertujuan memartabatkan Mahkamah Bumi Putra Sarawak kepada sistem kehakiman bebas yang setaraf dengan Mahkamah Syariah dan Sivil. For this year, 2022, it is proposed to implement the upgrading of 3 native courtroom at Pejabat Daerah Lingga, Pejabat Daerah Daro, and Pejabat Daerah Kecil Medamin. This is being implemented by the State Development Office. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al-Fairis. Jemurin berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.